Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Siti Suhaida binti Saniman dari Sekolah Kebangsaan Desa Pengiran Putra akan berkongsi dengan anda tentang amalan PDPR Bahasa Melayu yang telah saya jalankan. Pada kali ini, saya akan berkongsi tentang aktiviti PDPR tahun 6 dengan kemahiran mendengar dan bertutur. Standard pembelajaran ialah 1.3.1 ialah uniknya keluargaku. Standard kandungan 1.3 mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. Standard pembelajaran pula ialah 1.3.1 mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan berdasarkan ayat perintah dalam pelbagai situasi dengan betul. Objektif pembelajaran pula ialah pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat memberikan respons terhadap arahan berdasarkan ayat perintah yang sesuai mengikut situasi. Kriteria kejayaan pula ialah murid dapat memberikan sekurang-kurangnya satu respons berdasarkan ayat perintah yang diberikan dan murid dapat memberikan respons menggunakan sekurang-kurangnya satu ayat yang gramatis dari aspek sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Saya juga menetapkan aspirasi murid dengan memilih kemahiran dui bahasa. Murid-murid saya telah ditetapkan untuk memiliki buku pintar bahasa. Buku pintar bahasa ialah buku nota yang disediakan mengikut citarasa murid dan dapat berfungsi untuk dicatat perkataan-perkataan baharu yang ditemui oleh murid. Murid mencatat perkataan-perkataan tersebut beserta dengan sinonim dalam bahasa Melayu dan juga maksud perkataan tersebut dalam bahasa Inggeris. Murid akan diberikan link Google Meet 20 minit sebelum kelas bermula. Kemudian sambil murid masuk dalam talian, tayangan banner akan dipertontonkan sebelum kelas bermula. Paparan slide ini kepentingannya ialah supaya memudahkan kita merujuk dan mengikut susunan sepanjang pembelajaran dalam talian dijalankan. Merujuk RPH sebentar tadi, inilah dia perjalanan PDPR pada hari tersebut. Sebelum kita berikan link pada hari kejadian, murid dimaklumkan sehari lebih awal bahawa kelas Bahasa Melayu akan dijalankan secara dalam talian. Tujuannya supaya ibu bapa yang keluar bekerja boleh set peralatan dan persiapan awal untuk anak-anak. Dan jika ada kesulitan, boleh segera diajukan kepada guru BM. Kemudian, mengikut ketetapan Panitia Bahasa Melayu, sesi PDPR untuk Bahasa Melayu boleh dijalankan secara individu atau gabungan mengikut kesesuaian guru. Baik, dalam RPH tadi, PDPR pada hari tersebut dijalankan secara gabungan. Cuma, dikendalikan oleh saya seorang dan bahan-bahan turut saya sediakan. Ini ialah kami amalkan penggiliran dan kami pilih beberapa tajuk yang sesuai untuk digabungkan ke empat kelas dalam satu sesi Google Meet. Walau bagaimanapun, selepas sesi Meet berakhir, murid-murid akan merujuk dan diberi bimbingan oleh guru Bahasa Melayu kelas masing-masing tentang aktiviti PDPR iaitu standard pembelajaran 1.3.1 dan juga objektif apa yang perlu murid capai pada hari tersebut. Baiklah, ini ialah gabung jalin yang saya sebutkan sebentar tadi. Sebenarnya murid-murid telah pun belajar ke semua jenis ayat daripada tahun 1 hingga tahun 5. Jadi ragam ayat ini lebih kepada untuk mengimbas semula tentang ayat perintah. Lepas itu barulah sesi PDPR diteruskan dengan aktiviti memberikan respons terhadap ayat perintah. Dengan betulnya, saya bekalkan dengan 3 situasi disebabkan
dalam SP tadi pelbagai situasi, jadi saya cuba pelbagaikan dengan memilih 3 situasi. Dalam situasi yang pertama, beberapa orang murid dipilih untuk menjadi cikgu Sabariah yang memberikan ayat perintah, dan beberapa orang murid juga dipilih untuk menjadi Safawi yang memberikan respons terhadap ayat perintah yang telah diberikan di sini. Jadi pada sesi ini murid-murid dan guru bersoal jawab tentang bagaimana yang dimaksudkan tentang perintah. Seterusnya ini ialah situasi di rumah. Murid teka sendiri situasi di mana mereka baca sekali imbas ayat ini. Kita soal, kamu rasa di mana situasi ini? Selepas itu mereka terhibur. Saya menggunakan nama-nama yang mereka kenal, pemain bola sepak kegemaran mereka. Jadi mereka bersemangat untuk menjadi Messi dan juga Ronaldo. Dan tidak lupa juga, murid akan diperdengar dengan ketiga-tiga ayat perintah ini disebabkan standard pembelajarannya ialah murid perlu mendengar dan bertutur. Jadi saya bacakan ayat perintah ini dan didengar oleh murid. Dengar ayat perintah di bawah, kemudian rakam respons anda dalam bentuk audio dan hantar melalui aplikasi WhatsApp Guru Bahasa Melayu masing-masing. Bacakan ayat perintah dan respons di dalam rakaman tersebut. Saya minta untuk baca ayat perintah juga selain daripada respons, untuk melatih murid membaca ayat dengan intonasi yang betul dan sesuai. Okey, berpandukan objektif tadi, saya tetapkan hanya satu. Jadi murid-murid boleh pilih salah satu daripada 3 ayat perintah yang diberikan. Alhamdulillah, dalam murid-murid di sekolah di Sederap, lebih separuh dapat menyertai sesi meet. Jadi kami jalankan juga sekurang-kurangnya seminggu sekali supaya murid lebih mudah faham tentang pembelajaran. Ini ialah contoh makluman yang saya berikan kepada ibu bapa tentang kelas Google Meet yang akan dijalankan sehari sebelum. Paparan ini ialah sehari sebelum 1 Februari. Paparan yang ini pada hari kejadian saya beri sahaja link untuk menyertai Google Meet. Bagi kelas saya ialah guru Bahasa Melayu kelas 6 Aidanina, merangkap guru kelas. Murid-murid akan merujuk pada channel Telegram PDPR. Ini ialah khusus untuk PDPR sahaja. Manakala maklumat-maklumat rasmi atau pelbagai hal-hal lain berkaitan tentang murid diasingkan dalam kumpulan WhatsApp KSIB yang lain. Jadi saya menghasilkan video dalam durasi 3 hingga 4 minit, sumber daripada pictures, daripada Google Pictures. Kita type saja bahan yang kita nak dalam Google, kita pilih pictures, kita akan pilih gambar-gambar yang mengandungi nota dalam resolusi. Saya suka pilih dalam 1000 ke atas. Jadi gambar yang dijadikan sebagai bahan video tadi kualitinya masih baik dan masih boleh dibaca. Saya menggunakan aplikasi Clipchamps, pakej percuma sahaja, tetapi pada saya cukup untuk tujuan ringkas seperti membuat banner ini. Video itu dibuka pada tab Google masing-masing. Setelah link Google Meet diberikan kepada murid, guru boleh present pada Meet dengan memilih Share tab. Pilih tab video banner tadi dan jangan lupa matikan mikrofon pada Meet untuk mengelakkan bunyi bising. Bukan contoh, inilah banner yang saya guna untuk sesi PDPR pada hari tersebut. Pada hari tersebut saya hanya tak sempat masuk dalam YouTube, jadi saya buka daripada Google Drive. Kalau kita guna Google Drive pun secara automatik Google Drive akan play. Jadi dia akan paparannya, kita akan pilihlah di mana letaknya video tersebut pada Google Drive. Kalau ini memang video saya dah upload dalam YouTube channel saya. Macam kita nak buat meeting macam biasa je. Offkan mic.
masukkan kamera, join now. Baik, lepas kita copy joining info ni, terus kita masukkan dalam grup. Ini ialah grup tahun lepas menggunakan handphone, gunakan ID yang lain. Baik, sementara kita dah bagi link, jadi cikgu pada masa yang sama bolehlah terus saja present dalam Meet. Sebab bila kita dah present, nanti murid yang masuk dia dah tengok dah paparan dalam Meet. Jadi tak ada masalah. Jangan lupa sebelum itu dalam YouTube ni, klik kanan, setkan pada loop. Loop ni nanti membuatkan video ni akan berulang-ulang. Tak akan muncul iklan lah pada. Baik, untuk present, pastikan kita pilih, kita share a tab. Pilih sahaja YouTube tadi. Share. Murid dah ada dah paparan present dalam Meet tadi. Bolehlah sementara murid dah ada, jadi kita bolehlah bersedia sambil-sambil ada banner tadi, kita bersedia dengan bahan-bahan kita. Tak mengganggulah. Jadi paparan yang lain ni murid tak nampaklah paparan yang lain ni. Dia cuma nampak paparan banner tadi. Tapi saya dah tanya pendapat daripada murid. Mereka suka sebab mereka boleh baca dan mereka minta, ada permintaan untuk hasilkan banner lagi lepas ini. Ini ialah contoh maklumat disampaikan kepada murid yang tidak dapat mengikuti kelas secara dalam talian. Baik. Murid yang tidak mengikuti kelas secara dalam talian juga akan mendapat bahan yang sama seperti murid-murid yang mengikuti kelas dalam talian. Sekiranya murid tidak dapat menonton video, kita boleh screenshot gambar dan memberikan bimbingan dalam bentuk audio kepada murid. Saya bahan yang dalam Canva tadi saya bentangkan semula, rakam dan upload dalam YouTube dalam masa 10 minit. Pada masa yang sama, setiap rakaman Google Meet memang saya akan simpan. Jadi saya beri juga kepada murid pilihanlah. Kalau mereka nak lihat rakaman YouTube, boleh. Kalau rasa nak lihat rakaman Google Drive, Google Meet pun boleh. Tapi kalau dan saya merupakan memang menggunakan aplikasi dalam Google Drive. Kebanyakannya memang dalam Google Drive sebab mudah untuk memberi link kepada murid. Okay, selain daripada channel Telegram, di sekolah di Sederap, pihak sekolah juga menyediakan Google Drive khas untuk kerja rumah yang boleh diakses oleh ibu bapa dan murid. Link kerja rumah ini ialah untuk semua kelas. Merakam ayat dan merakam respon dan menghantarnya kepada guru melalui aplikasi WhatsApp. Jadi saya muat turun daripada WhatsApp web dan terus menyimpan rakaman tersebut dalam folder khusus di Google Drive seperti ini. Rakaman ini sangat penting sebagai evidence dan cara saya menilai tahap pencapaian murid dalam PTPR dengan tutor yang telah dijalankan. Kami menggunakan satu borang Google Form yang sama untuk semua kelas dan semua guru bahasa Melayu boleh melihat kehadiran murid dalam sesi Meet. Murid dalam sesi Meet memang kita secara rumusannya, Google Meet dijalankan sekurang-kurangnya sekali seminggu kerana lebih separuh murid saya boleh mengikuti kelas secara dalam talian. Bagi murid yang offline, semua bahan, rakaman video, slide dan juga tugasan yang sama seperti di dalam Google Meet tadi turut diberikan kepada murid dan dimuat naik dalam Google Classroom dan channel PTPR Class. Google Classroom memang saya gunakan sepenuhnya sama ada bagi murid yang online ataupun offline. Jadi bahan-bahan ini saya akan sertakan dengan link pada bahan, dan setting pada link ini perlu kita setting anyone on internet with this link can view di sini agar murid tidak ada masalah untuk akses bahan, tidak ada
dikongsi jika ada apa-apa penambahbaikan dan juga apa-apa teguran yang boleh memberi manfaat kepada kita bersama.